Kali ini aku memaparkan sebuah kisah yang jarang-jarang didengar yang berlaku pada usia aku masih kekanak-kanakan lagi. Masa ini aku baru menduduki darjah 1 di alam persekolahan. Pernahkah korang terdengar cerita berkenaan haiwan raksasa? Apatah lagi ianya adalah seekor ular. Aneh kan? Atau memang amat jarang sekali cerita yang seperti ini, namun ianya berlaku dalam episod kehidupanku. Parit adalah permainanku semasa kecil. Parit yang letaknya 70 meter di belakang rumahku ini adalah lubuk ikan, dan parit yang biasanya jadi tempat mainanku letaknya di belakang kolam yang kelima, iaitu di belakang rumah jiranku. Sebenarnya aku hanya terikutan hobi anak-anak jiranku yang menghasut fikiranku untuk bersama mereka. Pada mulanya aku merasakan hobi seperti ini hanya membuang masa saja, namun akhirnya aku mula merasakan ketagihan. Dari hari ke sehari kami riang dengan aksi menjala menjaring, malahan kami guna apa saja cara untuk mengeluarkan isi parit tersebut, termasuk menggunakan perangkap yang sama untuk memerangkap tikus, aruan, toman, buduk, keli dan bermacam-macam jenis ikan lagi yang akhirnya dikumpulkan dan kami bakar dan makan bersama-sama. Hobi ini akan menjadi lebih menarik lagi bila tiba hari hujan. Masa inilah timbulnya ikan keli Afrika atau juga ikan keli lembat. Lama-kelamaan hobi memancing ini telah menjadi satu kegilaan bagiku, apatah lagi selepas aku mengenali seseorang yang bernama Awang yang umurnya setahun bawah daripada umurku. Ia merupakan anak jiran 7 buah rumah jaraknya daripada rumahku. Keberanian Awang ini yang suka memancing bersendirian menjadi satu idola dan ikutan bagiku. Dan akhirnya kami kongsi hobi gila ini bersama. Tiap-tiap hari kami akan bersama memancing, tak kira pagi ataupun tengah malam. Dan akhirnya tibalah pada satu masa, aku dan 3 rakan yang lain menyusuri anak parit untuk menuju ke sebuah tempat yang dikatakan adalah lubuk ikan. Perjalanan hanya berpandukan arah anak parit tersebut dan merempuhi laluan yang agak sukar kerana kami terpaksa meredahi belukar serta semak samun yang agak tebal. Malahan kami terpaksa menyelam ke dalam anak parit tersebut dan memasuki satu lubang di dalam air untuk sampai ke seberang kerana itulah satu-satu jalan yang ada. Melepasi segala rintangan dan cabaran hutan semak yang kecil itu, dan akhirnya kami sampai di penghujungnya yang terdapat 2 buah gelung simen tali air. Kami bertiga pun memasuki golongan simen tali air yang membawa kami pada satu fenomena yang amat menarik, ianya seakan sebuah tasik air. Kelihatan ikan-ikan kecil melompat-lompat menandakan di situ adalah lubuk ikan yang kami cari-cari selama ini. Indahnya panorama di situ yang di penghujung tasik air tersebut adalah hutan kecil yang terdapat beberapa pokok hutan yang mati, menambah lagi keindahan pemandangan di situ. Namun belum sempat kami menatap lebih lama keindahan panorama tasik tersebut, kami dikejutkan sesuatu. Ada bayangan besar yang melintas laju dari dalam tasik itu, membuatkan kami terkejut, dan sepantasnya kami bertiga terus naik dari aras air dan memanjat bukit bergolongan tersebut. Kami mula berpandangan sesama sendiri seakan memahami sesuatu bahaya di situ, yang akhirnya kami bersependapat memutuskan agar melupakan hasrat untuk memancing di situ kerana seakan ada suatu bahaya yang lebih besar menanti kami.
Dan selang beberapa hari daripada kejadian itu, kami mendengar satu cerita aneh berkenaan tasik tersebut yang dikatakan amat berbahaya kerana terdapat ular raksasa yang berwarna putih dan adalah penjaga tasik tersebut. Mujur aja kami tidak memancing di waktu itu, pasti kami akan nahas. Namun sebagai manusia biasa tetap punya satu keinginan yang ingin tahu. Satu hari sebaik saja pulang daripada sekolah, aku menyusuri parit itu secara bersendiri. Dan waktu itu matahari sedang meninggi, lebih kurang jam 12.30 tengah hari. Dan penyusuran itu sehingga aku tiba di parit yang mana aku perlu melakukan aksi selaman dan memasuki sebuah lubang di dalam anak parit tersebut. Namun sesuatu yang membuatkan jantungku seakan terhenti sebaik aku berjaya melakukan aksi selaman tersebut, dan sebaik berada di permukaan air, di sebelah kiriku terdapat satu lubang besar dan di dalamnya mengandungi kulit ular sawo sebesar paha orang dewasa. Dalam keadaan mencemaskan itu, pandangan mata kutuju pada keadaan di sekelilingku. Sambil mengucap panjang, aku mengatur semula nafas dan bergegas menyelam ke dalam lubang parit itu sepantas yang boleh. Dan sebaik aku berjaya berada di permukaan air itu, seakan ada sesuatu sedang mengikori dari arah kanan. Dan tanpa berpemikiran panjang lagi, aku terus memacu langkah 1000 meninggalkan kawasan itu. Dan sampai satu saat itu, bulan terang timbul pada waktu pagi. Dan entah kenapa aku tak boleh tidur waktu itu. Masa itu jam masih menunjukkan pukul 2 pagi. Aku membuka daun pintu rumah dan penglihatanku menuju ke arah anak parit yang terletak di kolam kelima itu. Amat jelas pemandangannya, seakan-akan waktu di siang hari. Entah mengapa kolam kelima tersebut seolah-olah seperti sedang melambai-lambai memanggilku. Terbayang-bayang saat jiranku yang bersendirian membawa sekarung ikan hasil memancing pada malam hari di kolam tersebut. Dan tanpa melengahkan masa lagi, aku bertekad mencapai joran. Itulah kali pertama aku amat berani memancing secara bersendiri. Antara percaya ataupun tidak, aku telah terduduk di tanah di tepian kolam 5 tersebut sambil menatapi 3 batang joran yang aku pacakkan di tebingnya. Suasana terang benderang, seakan seperti jam 5 petang yang agak suram. Jadi aku tak banyak perasaan takut dalam diri kerana aku dapat melihat apa saja pergerakan di sekitar aku berada. Setelah hampir 20 minit menunggu namun masih tiada kelipat ikan, malahan joranku pun tiada bergerak sedikit pun. Membuatkan aku mula berasa bosan dan ragu. Ada ke ikan kat kolam ni, detik hatiku. Tapi aku gagahi untuk bersikap lebih tenang dan duduk semula di tanah tebing kolam tersebut. Sambil menggigit kuku jari tangan sambil tertanya-tanya pada diri sendiri, dan penglihatan mataku tertumpu pada bahagian kanan hadapan menuju ke arah seberang kolam tersebut. Kerana seakan terlihat sesuatu pergerakan dan pandanganku mula beralih pada suatu pergerakan di permukaan air di penghujung seberang kolam tersebut.
Pada mulanya aku menyangkakan ini adalah pergerakan ikan yang biasa, akan tetapi berlaku pergerakan daripada arah yang sama membuatkan pandangan mataku mulai tertumpu tepat pada arah pergerakan tersebut. Bila aku amati, terlihat jelas badan seekor ular berwarna putih yang tak putus-putus memasuki ke arah kolam air tersebut, sedangkan hampir seluruh permukaan air itu kelihatan imej ular tersebut seakan cuba menuju di mana tempat aku berada. Alangkah panjangnya ular itu, seperti melebihi daripada 8 meter panjangnya, jika dikira daripada badannya hampir suku telah berada di permukaan air kolam. Mungkinkah ini ular raksasa putih yang diperkata-katakan yang menjadi penunggu tasik itu? Dan sambil tertanya-tanya itu, aku tanpa membuang masa lagi terus memacu langkah kaki 1000 meninggalkan kolam tersebut. Selang beberapa bulan selepas peristiwa tersebut, Awang menghubungiku menerusi telefon dan aku lantas bergegas menuju ke rumahnya. Namun suasana amat riuh rendah dan ramai orang berkumpul di kawasan rumah, dan menuju ke belakang rumahnya kelihatan ada juga beberapa anggota polis dan juga rela di situ. Di satu sudut di belakang rumah jiran Awang itu kelihatan serpihan kulit ular berwarna putih yang telah berkecai akibat terkena bedilan peluru senapang patah milik salah seorang rela yang juga adalah jiran kepada Awang. Besarnya ular tersebut mencecah 2 kali peha orang dewasa, dan menurut cerita daripada Awang, ular raksasa ini berdiri seperti sebuah pohon kelapa sebelum menelan seorang budak perempuan yang berusia 3 tahun yang juga merupakan anak jirannya yang juga adalah anggota rela yang menembak mati ular tersebut. Begitulah kisah cerita ular raksasa putih ini yang kononnya adalah raja ular yang mendiami tasik lubuk ikan tersebut. Sampai jumpa lagi pada episod yang mendatang.